Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Difardukan haji bagi yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala, menunaikan haji ke rumah Allah adalah satu yang difardukan ke atas seorang itu terhadap Allah, ke atas mereka yang mampu untuk perjalanannya. Sesiapa yang kufur, yang ini tidak beriman, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya pada seluruh alam ini. Surah Ali Imran ayat 97. Firman Allah SWT, menunaikan haji ke rumah Allah adalah satu yang difardukan ke atas seorang itu terhadap Allah, ke atas mereka yang mampu untuk perjalanannya. Sesiapa yang kufur, yang ini tidak beriman, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya pada seluruh alam ini. Surah Ali Imran ayat 97. Untuk memberitahu kita bahawa haji menjadi wajib, apabila ayat ulama memberitahu kita bahawa haji menjadi wajib apabila ayat ini diwahyukan. Bila kita melihat pada ayat ini, banyak sekali penekanan ketegasannya, marilah kita mengkajinya. Pertama, kita mendapati huruf lam dalam perkataan Allah, lillah, yang mana meletakkan ketegasan bahawa haji adalah wajib. Lihat alamah aini. Alan nas ialah istilah lain yang menunjukkan ketegasan yang mendalam. Penyebutan perkataan manis tata'a yang meletakkan penekanan dengan dua cara berlainan. Pertama ialah kata nama sebagai lawannya, dan kedua ialah kewajipan haji ke atas semua orang secara keseluruhan, jadi dinyatakan di sini dengan panjang lebar. Waman kafara, siapa yang tidak beriman, sesungguhnya ini adalah ancaman yang besar. Allah menggunakan perkataan kufur kepada mereka yang menolak, yang ini tidak peduli untuk mengerjakan haji. Selepas itu Allah dengan kemurkaannya jelas mengatakan bahawa jika seorang itu enggan mentaati suruhan ini dari dia, iaitu Allah, tidak kehilangan suatu apa pun. Akhirnya kemurkaannya lebih lagi ditunjukkan oleh Allah dengan mengatakan bahawa dia tidak sekali-kali berkehendakkan apa-apa pada alam ini dan juga yang di sebaliknya. Kebanyakan daripada huraian yang di atas ini hanya akan dapat dihargai oleh mereka yang memahami bahasa Arab. Tujuanku menyebutkan perkara-perkara di atas ini adalah semata-mata untuk menunjukkan betapa tegasnya Allah telah meletakkan haji itu sebagai fardu dan bahaya besar bagi mereka yang gagal mengerjakannya. Allah diriwayatkan daripada bahawa Umar radhiyallahu an pernah berkata, maksudnya, barang sesiapa yang punya kesihatan dan harta yang mencukupi, yang boleh membawanya kepada penunaian haji tetapi masih tidak pergi haji dan mati tanpa melakukannya, maka di atas dahinya akan tertulis perkataan kafir pada hari kiamat. Kemudian Umar radhiyallahu an membaca ayat tersebut di atas sehinggalah waman kafara duri Mansur. Ada riwayatkan bahawa ramai ulama pada golongan tabi'in pernah berkata bahawa bila seorang itu sangat kaya, yang mana haji itu menjadi fardu ke atasnya dan masih tidak menunaikannya, maka tidak boleh seorang pun pada kita untuk mendirikan solat jenazah ke atasnya. Mereka yang berpendapat demikian adalah Sa'id bin Jubair, Ibrahim Al-Nakhri, Mujahid dan Taus rahmatullahi alaihim. Semuanya ulama-ulama besar. Ulama-ulama terkenal iaitu imam yang empat tidak menganggap seorang itu kafir bila dia tidak melakukan haji walaupun dia mempunyai keupayaan. Mereka hanya menjatuhkannya sebagai kafir apabila mereka menafikan bahawa haji itu sebagai rukun Islam dan tugas yang difardukan. Walau bagaimanapun, ancaman-ancaman pada Allah dan Rasulnya adalah bahawa seorang itu hampir-hampir kepada kufur. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan belanjakan hartamu di jalan Allah dan janganlah menjadikan tangan-tangan kamu menyertai kebinasaanmu. Sebahagian penafsir Al-Quran mempunyai pendapat yang sepakat bahawa ayat ini merujuk kepada penunaian tugas-tugas yang ada pada kita terhadap Allah. Ayat ini menggalakkan seorang itu membelanjakan sesuatu di jalan Allah untuk dibelanjakan semasa haji dan memberi amaran bahawa keengganan berbelanja harta yang diberikan oleh Allah ke jalannya sendiri bermakna membinasakan dirimu sendiri dengan tangan kamu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di bawah ini kita memetik beberapa hadis. InsyaAllah sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.